Industri kayu antara sektor komoditi yang menerima manfaat dalam Belanjawan 2021. Ia seiring dengan kepentingannya dalam menjana ekonomi negara. Bagaimana inisiatif yang diumumkan dalam dapat menjamin kelestarian industri kayu? Persoalan ini akan kami bawakan dalam segmen Bual Bis seketika nanti. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ismail Adnan dan ini Bis Malaysia edisi Isnin 16 November 2020. Sepanjang 30 minit bersiaran, kami membawakan perkembangan ekonomi semasa dan dimulakan dengan berita ini. Baik, tahap kesedaran peniaga e-dagang dan usahawan dalam talian untuk mendaftarkan perniagaan mereka di bawah SSM BizTrust melalui Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM masih lagi rendah. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Rasul Wahid berkata, sejak diperkenalkan pada 2017, hanya 4,181 perniagaan telah berdaftar melibatkan kira-kira 373,000 transaksi jual beli. SSM BizTrust membolehkan pembeli melihat entiti perniagaan dalam talian melalui SSM yang memperakukan bahawa entiti perniagaan itu mematuhi ciri-ciri prinsip dan kriteria yang ditetapkan. Antaranya pendaftaran perniagaan, keselamatan urus niaga dalam talian dan pelindungan maklumat pengguna yang sekaligus akan meningkatkan lagi kepercayaan pembeli kepada produk serta perkhidmatan yang ditawarkan. Pendaftaran SSM BizTrust adalah percuma sehingga 30 Disember depan. Seterusnya, Malaysia mampu mencapai pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK antara 6.5 hingga 7.5% pada tahun hadapan. Penganalisis ekonomi UniKL Business School, Profesor Madya Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid berkata, ia berdasarkan prestasi positif yang ketara bagi suku tahun ketiga. Belanjawan Pembangunan 2021 juga dilihat pemangkin ekonomi domestik untuk terus kekal berkembang. Berdasarkan kepada penambahbaikan yang ketara prestasi ekonomi negara untuk suku tahun ketiga oleh Bank Negara baru-baru ini, iaitu pada kadar negatif 2.7% yang lebih baik daripada jangkaan. Dan selepas ianya susut lebih daripada negatif 17% pada suku kedua tahun ini. Baik, seterusnya kita beralih ke perkembangan saham. Bursa Malaysia dibuka tinggi seketika pagi ini sebelum menyusut susulan sebahagian pelabur masih lagi mengambil sikap berhati-hati terhadap tinjauan ekonomi global. Dan untuk analisis pasaran, kita terus saja bersama pengurus dana PMB Investment Nur Raihan Munir. Silakan. Pada awal sesi dagangan pagi, Bursa Malaysia memulakan dagangan dengan aliran positif. Ekoran menjejaki kenaikan 400 mata atau 1.37% di Wall Street Jumaat lepas. Pada penutup 12.30 tengah hari, indeks komposit FBM KLCI naik 4.76 mata untuk ditutup tinggi kepada 1,594.45. Pasaran berada dalam trend positif dengan kaunter untung mengatasi kaunter rugi pada kadar 670 berbanding 510, sementara 983 kaunter kekal tidak berubah atau tidak dirus niaga. Sementara itu, nilai mata wang tempatan didagangkan bercampur-campur. Ringgit naik 0.14% kepada RM4.12 sedolar Amerika dan 0.03% kepada RM3.94 setiap 100 yen. Selebihnya, ringgit susut 0.38% kepada RM5.45 sepaun, 0.12% kepada RM4.88 seeuro dan 0.04% kepada RM3.06 sedolar Singapura. Laporan disampaikan oleh Nur Raihan Munir, PMB Investment Berhad. Baik, terima kasih Nur Raihan untuk analisis saham seketika tadi. Seperti yang dimaklumkan di awal rancangan tadi, Bual Bis petang ini akan membincangkan topik berkenaan pasca belanjawan kelestarian industri kayu. Dan untuk itu kita akan bersama tetamu undangan di studio seketika nanti. Teruskan kesetiaan anda bersama kami dalam Bis Malaysia.
tahun 2021, kerajaan akan menggantikan bantuan sara hidup atau BSH kepada Bantuan Prihatin Rakyat atau BPR dengan kadar bantuan dan kategori pendapatan yang lebih baik seperti berikut. Pertama, isi rumah berpendapatan bulanan kurang RM2,500 dan mempunyai seorang anak akan menerima bantuan sebanyak RM1,200. Manakala isi rumah yang mempunyai 2 orang anak atau lebih akan menerima bantuan sebanyak RM1,800. Kedua, bagi isi rumah berpendapatan bulanan antara RM2,501 hingga RM4,000 dan mempunyai sehingga seorang anak, bantuan BPR sebanyak RM800 akan disalurkan. Manakala isi rumah yang mempunyai 2 orang anak atau lebih akan menerima bantuan sebanyak RM1,200. Kerajaan turut akan membantu kumpulan isi rumah berpendapatan bulanan antara RM4,001 hingga RM5,000. Kategori ini akan menerima RM500 bagi yang mempunyai sehingga seorang anak dan bantuan RM750 kepada isi rumah yang mempunyai 2 orang anak atau lebih. Keempat, individu bujang berpendapatan RM2,500 ke bawah pula akan menerima bantuan RM350. Tidak sekadar itu, had umur kelayakan individu bujang diturunkan kepada 21 tahun berbanding syarat sebelum ini iaitu 40 tahun. Siaran dari Isnin hingga Jumaat kini berubah siaran pada pukul 3.30 petang dengan kupasan isu ekonomi semasa yang lebih mendalam. Nantikan kami di saluran berita Ampiar. Baik, kita bertemu kembali. Komoditi merupakan sektor utama yang menyediakan input kepada pelbagai produk hiliran bernilai tambah tinggi dan menjana pendapatan ekspor negara. Seiring kepentingannya kepada ekonomi negara, pembangunannya terus diberi penekanan dalam Belanjawan 2021 bagi memperkukuh kelangsungan pelbagai sektor komoditi termasuk kayu kayan. Bagaimana inisiatif yang diumumkan bakal memberi manfaat? Pasca Belanjawan, Kelestarian Industri Kayu. Bagi mengupas topik ini, kami bawakan Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Kayu Kayan Malaysia MTC, Tuan Muhtar Suhaili. Assalamualaikum, apa khabar Tuan Muhtar? Apa khabar? Assalamualaikum, saya sihat. Kita nak bercakap tentang bagaimana Belanjawan 2021 ini memberi peruntukan kepada khususnya industri komoditi dalam mendepani pandemik COVID-19. Secara rumusannya bagi pihak MTC, bagaimana melihat peruntukan yang digagaskan di bawah Belanjawan 2021? Ya, terima kasih kepada saudara Ismail dan juga BIS Malaysia yang menjemput saya untuk berbicara pada petang ini, khusus berkenaan dengan industri kayu kayan dan bagaimana manfaat yang kita perolehi daripada Belanjawan 2021 yang telah dibentangkan oleh Yang Berhormat Mulia Datuk Seri Tunku Zafrul di Parlimen baru-baru ini. Kita melihat bahawasanya kerajaan mengambil inisiatif bahawasanya kita menghadapi pandemik COVID-19 dan juga kelembapan ekonomi. Betul. Dan saya melihat bahawasanya Perbelanjawan 2021 yang dibentangkan ini mengambil kira keseimbangan antara keperluan jangka pendek dan juga keperluan jangka panjang, dan ia adalah satu bajet terbesar sebenarnya dalam sejarah kita, iaitu sebanyak 322.5 bilion. Betul. Dan ada 3 matlamat utama ataupun matlamat induk daripada perbelanjawan ini, iaitu yang pertama kesejahteraan rakyat, yang kedua kelangsungan perniagaan dan yang ketiga ketahanan ekonomi. Jadi saya rasa dari segi MTC ini kita perlu lihat dari segi kelangsungan perniagaan dan juga ketahanan ekonomi daripada 3 matlamat induk kepada Belanjawan 2021 ini. Okay. Dan saya melihat bahawasanya apabila kita melihat kepada komoditi di bawah Kementerian Perusahaan Perdagangan dan Komoditi, di bawah Yang Berhormat Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali, menariknya tahun ini sektor komoditi diberi tambahan dana, tambahan peruntukan sebanyak
jumlahnya 729 juta, iaitu 8.8% lebih tinggi daripada peruntukan untuk tahun ini. Dan saya melihat bahawasanya dengan adanya peruntukan yang ada ini, di bawah kayu kayan, di bawah komoditi ini, kita ada 3 agensi yang berkenaan. Yang pertama MTIB, Malaysian Timber Industry Board. Yang kedua kita, Malaysian Timber Council. Dan yang ketiga kita ada satu lagi agensi namanya Malaysian Timber Certification Council, MTCC. Dan kita lihat dalam kayu kayan ini ada 2 inisiatif utama yang kita lihat sangat relevan untuk mengangkat industri kayu, iaitu yang pertama ialah projek membuka kawasan perindustrian perabot di Pagoh, di kawasan selatan tanah air, dan pastinya ini akan merancakkan lagi industri kayu. Dan yang kedua adalah satu program pinjaman bagi program pembangunan ladang hutan ataupun forest plantation, yang mana jumlahnya agak signifikan, iaitu 500 juta diperuntukkan bagi pinjaman bagi projek peladangan hutan ini, yang saya rasa pastinya satu berita gembira kepada semua syarikat-syarikat dan juga warga yang terlibat dalam industri kayu kayan ini. Jadi inilah saya rasa belanjawan yang memberi nafas kelegaan kepada sektor komoditi, khususnya kayu kayan, dengan peruntukan yang lebih banyak berbanding dengan tahun lepas. Yang disebutkan oleh Tuan Mokhtar tadi adalah tentang bagaimana industri yang diwujudkan di Pagoh dan juga dengan pinjaman pembangunan ladang hutan dalam RMK ke-12. Sudah pasti ini adalah untuk merancakkan output dan juga untuk merancakkan pengeluaran. Jadi adakah pihak MTC optimis dalam melihat pengeluaran mungkin bermula pada 2021 akan dapat dilebihkan dari segi peratusan pengeluaran dan juga permintaannya menjelang tahun-tahun berikutnya? Ya, kita melihat Saudara Ismail bahawasanya semua sektor ekonomi, semua komoditi sebenarnya terkesan dengan pandemik COVID-19 ini. Termasuklah sama ada kelapa sawit, getah, kayu kayan, koko, kenaf dan lain-lain. Dan sebenarnya kayu kayan ini dari sudut komoditinya, kita adalah yang ketiga terbesar selepas daripada kelapa sawit dan getah. Dan dari sudut sumbangan ekonomi kepada kayu kayan kepada ekonomi negara ini, kita menyumbang sekitar 1.6% daripada GDP negara dan juga 2.2% daripada ekspor keseluruhan Malaysia yang berjumlah sekitar 1 trilion. Dan kita melihat dengan inisiatif yang ada ini, sebagaimana saya sebut tadi, dia boleh merancakkan lagi ekonomi kayu kayan pada tahun hadapan. Dan kita sebenarnya apabila saya mengambil alih sebagai CEO MTC ini, saya baru lagi jadi CEO MTC ini, baru 1 November lantikan baru-baru ini, saya melihat ada 3 perkara yang industri kayu kayan ini perlu ambil perhatian. Yang pertama dari segi sumber bahan mentah, raw materials. Yang kedua dari segi manpower, yang bagaimana kita kena melihat bagaimana untuk mengurus manpower. Dengan sekarang ini kita lihat bagaimana apabila sempadan ditutup, pekerja kita banyak masih bergantung pada pekerja asing. Kalau dapatan daripada kajian yang dibuat oleh MTIB, kita masih sektor kayu kayan ini 56% masih bergantung pada pekerja asing. Hanya 44% yang pekerja tempatan. Jadi yang kedua isu yang kita kena selesaikan dari segi manpower. Dan yang ketiga yang juga kita kena selesaikan ialah dari sudut bagaimana untuk membawa industri ini ke hadapan dengan adanya mekanisasi, otomasi dan sebagainya. Jadi 3 perkara ini yang saya rasa perlu kita usahakan bagaimana untuk dirancakkan lagi pada tahun 2021, dan kita sangat berharap supaya pandemik COVID-19 ini akan berakhir dengan segera, supaya kita punya pencapaian lebih ke hadapan. Dan sebagai makluman juga tentang industri kayu kayan ni, kita berbincang tentang siapakah input utama untuk kayu kayan kita ni. Dari sudut top 5-nya, yang antaranya yang top 5-nya yang pertama Amerika Syarikat. Yang keduanya Jepun. Kalau Amerika Syarikat tadi sekitar 4.97 bilion tahun lepas. Jepun 3.46 bilion. Yang ketiga pengimport kita China 1.83 bilion, keempat India 1.28 bilion, dan yang kelima Singapura, jiran kita ni juga mengimport sekitar 1.1 bilion. Jadi inilah yang kita nak lihat bagaimana supaya kekalkan kepada import kita ni, nilai import ke negara-negara berkenaan, dan dalam masa yang sama cuba melihat bagaimana supaya pasar ini dapat terus dikembangkan pada tahun mendatang. Sebelum kita bergerak lebih lanjut, Tuan, kita amat menarik untuk dibincangkan berkenaan tentang pergantian sumber bahan mentah itu. Mana kalau kita lihat pada ketika ini MTC dalam usaha untuk menjadikan sumber kayu dengan pergantian 4 ke 5 tahun sekali. Mungkin boleh dikongsikan antara kita kata sumber-sumber bahan mentah yang diberikan perhatian dan juga fokus oleh MTC. Ya, ini sudah soalan ini menarik sebab kita berbincang sekarang ini, seluruh dunia bincang tentang Sustainable Development Goal SDG, yang salah satu yang telah ditetapkan oleh United Nations, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Sebab itu saya melihat apabila diumumkan oleh Menteri Kewangan peruntukan 500 juta program pinjaman pembangunan ladang hutan ini, ialah satu inisiatif bagaimana supaya sumber kayu kayan kita ini tidak terlalu bergantung kepada sumber hutan asli. Sebab sekarang ini kalau kita bergantung pada hutan asli, hutan pastinya semakin kurang dan sebagainya.
sebagainya. Maka inisiatif kita dalam di peringkat kayu kayan ini, kita ada inisiatif disebut sebagai projek ladang hutan. Baik. Ataupun dalam bahasa Inggeris forest plantation. Dan ada satu anak syarikat di bawah MTIB yang namanya ialah Forest Plantation Development Sdn Bhd yang diamanahkan untuk mengetuai ataupun mengawal selia, mengkoordinasi projek ini. Baik. Jadi diharapkan dengan adanya projek ini yang sudah bermula tahun 2007 dulu, tapi dengan bantuan yang lebih banyak pada tahun hadapan, sekitar pinjaman 500 juta, kita berharap supaya lebih lama lagi pemain-pemain industri dan syarikat-syarikat turut terlibat sama. Dan saya nak sebut bahawasanya kita di peringkat NTIB dan baru-baru ini kita ada mesyuarat bersama dengan MPMA, salah satu persatuan di bawah kita, bersama dengan FRIM, Forest Research Institute of Malaysia, dan juga Angkasa, Pertubuhan Koperasi ini, berbincang bagaimana kita nak mengembangkan lagi dari segi forest plantation dan juga community farming. Community farming. Ada dua spesies yang sekarang kita tengah war-warkan ini supaya ditanam, iaitu eucalyptus dan juga paulownia. Jadi dua spesies ini yang telah itu adalah sumber asal tempatan. Rasanya semua asal tempatan. Yang ideanya ialah bagaimana ditanam di tanah-tanah di kawasan yang sekarang ini bukan lagi hutan asli. Ditanam, kemudian ia boleh dituai dalam masa yang singkat. Dalam masa 4 tahun, 5 tahun sudah boleh dituai. Sebab kalau kita nak berharap kepada hutan asli ini, mungkin masanya lebih panjang, 5 tahun, 16 tahun, dan kualiti kayu ini walaupun dihasilkan dalam masa yang singkat 4-5 tahun, tapi kualitinya agak baik untuk kita boleh gunakan untuk buat perabot, boleh gunakan untuk buat panel produk dan lain-lain. Jadi itulah antara memang idea kita adalah bagaimana supaya kita tidak terlalu bergantung pada hutan asli. Dan kita punya komitmen di Malaysia ini, komitmen kerajaan di Malaysia ini, kita nak kekalkan kehijauan Malaysia ini 50%. Tidak kurang daripada 50% di bumi di Malaysia ini hijau. Jadi cadangan kita dari segi kelestarian, tajuk kita pada hari ini kelestarian industri kayu, bukan saja tentang industri kayu, tapi kelestarian alam sekitar juga kita nak pastikan terjaga dengan projek-projek dan juga perkembangan-perkembangan yang kita ingin laksanakan. Saya lihat dalam pergantian sumber itu dapat memanfaatkan pertamanya dari segi Sustainable Development Goal dan juga hasrat Kementerian sini untuk menghasilkan output yang lebih banyak dan juga lebih efektif pada masa hadapan. Baik, Tuan Mokhtar, kita akan berehat seketika kembali selepas ini dalam Bual Peace. Selain daripada perlindungan kesihatan, kerajaan juga bercadang memperluas perlindungan sosial kepada golongan B40 melalui program voucher perlindungan tenang. Melaluinya, setiap penerima bantuan B40 akan diberi voucher RM50 sebagai bantuan kewangan untuk membeli produk perlindungan tenang termasuk takaful hayat dan kemalangan diri. Baik, kita berusaha kembali dalam Bual Peace untuk bercakap tentang bagaimana pasca belanjawan kelestarian industri kayu. Masih lagi bersama dengan Tuan Mokhtar Suhaili, Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Kayu Kayan Malaysia MTC. Dan untuk bercakap lebih lanjut tentang belanjawan 2021, sejumlah RM4.6 bilion telah diperuntukkan untuk melonjak dan juga memperkasa usahawan Bumiputera. Mungkin dua persoalan yang boleh dijawab adalah bagaimana peruntukan ini memanfaatkan usahawan Bumiputera khususnya dalam industri kayu kayan, dan bagaimana pula peranan MTC dalam memacu pembangunan industri Bumiputera dalam industri ini sendiri. Ya, apabila saya ambil alih sebagai CEO MTC ini, saya berjumpa dengan menteri kita, dan salah satu inisiatifnya ialah bagaimana supaya kita kembangkan agenda Bumiputera dalam industri kayu kayan ini. Saya mungkin mulakan dengan satu fakta bahawasanya saya sebut tadi bahawasanya kita punya jumlah ekspor sekitar 22.5 bilion ekspor kayu kayan kita ke luar negara, tapi hasil sumbangan Bumiputera untuk ekspor ini hanya 99.8 juta. Atau peratusnya hanya 0.4%. Amat sedikit. Amat sedikit, kurang daripada 1% dari segi sumbangan syarikat Bumiputera untuk ekspor kayu kayan ini. Maka sebab itu kita melihat antara kerajaan mengambil inisiatif apabila dalam shared prosperity ini, dia sebut apa? Kemakmuran bersama ni, inisiatifnya adalah bagaimana supaya agenda Bumiputera ini dapat kita angkat bersama. Kita nak supaya kita bersaing secara sihat. Dan sebab itu baru-baru ini sebenarnya kita telah bermesyuarat MTIB, Lembaga Kayu Kayan Malaysia, bersama dengan MTC, Malaysian Timber Council. Kita juga ada satu persatuan. Persatuan namanya ialah Persatuan Pengusaha Kayu Kayan dan Perabot Bumiputera Malaysia, ataupun singkatannya PEKA.
PK. Baru ini kita bermesyuarat tentang bagaimana untuk membawa agenda Bumiputera dalam industri kayu kayan ini. Ianya bukan sesuatu yang mudah, tapi kita sudah bincangkan sebenarnya agenda Bumiputera ini memang ada dalam usaha MTC. Cuma sekarang kita kena lihat bagaimana perancangan strategik untuk membawa agenda ini lebih jauh ke hadapan dan dapat sama-sama bersaing secara lebih baik, lebih maju. Dan antara perkara yang kita kena fikir juga bagaimana supaya Bumiputera ini boleh fikir tentang inovasi produk. Inovasi produk. Kena fikir juga bagaimana pengaplikasian teknologi dalam menghasilkan produk supaya mampu bersaing. Dan menarik sekarang sebenarnya di Terengganu ini ada satu sektor yang disebut sebagai sektor ukiran. Sektor ukiran di Besut Terengganu ni, dan kementerian mempunyai komitmen untuk mengembangkan lagi sektor ukiran ini. Yang sebenarnya yang dipelopori kebanyakannya oleh syarikat Bumiputera. Jadi ini mungkin salah satu sektor ataupun segmen dalam kayu kayan ini yang boleh kita kembangkan untuk membawa penglibatan lebih besar dengan syarikat Bumiputera dalam agenda kayu kayan ini. Okey, maknanya industri kraft pun boleh turut terlibat sekali dalam. Ya, industri kraft, ya betul. Kita dari segi perabot, dari segi kraft, dari segi panel products, dari segi molding ataupun kayu kumai disebut itu, semua itu boleh dilibatkan sama. Cuma kita kena ada satu rangka strategik untuk bergerak ke hadapan dengan mengambil kira suasana dan pasaran yang sedia ada. Okey. Ya. Sudah pasti kalau kita melihat antara 5 negara yang disebutkan itu, Malaysia dilihat sebagai antara rakan dagang yang prolifik untuk memastikan agar transaksi kayu kayan itu dapat dilaksanakan dengan jayanya. Mengikut belanjawan 2021 lebih kurang 18 bilion ringgit hasilnya itu berkurangan berbanding tahun lalu. Jadi adakah pihak MTC sendiri optimis dalam melihat tahun-tahun berikutnya MTC dan juga industri kayu kayan dapat menyumbangkan hasil yang mungkin lebih baik untuk negara dalam memastikan agar kebergantungan ekonomi negara terhadap industri kayu kayan dapat dipertingkatkan? Ya, kita lihat dari segi fakta yang kita ada. Fakta dari segi jumlah ekspor. Ekspor kalau dari segi papan lapis, plywood, kita nombor 4 di seluruh dunia. Wow. Dari segi perabot dan juga wooden frames, kita nombor 6. Kayu kumai ataupun moldings ataupun joinery, carpentry dan sebagainya kita nombor 8, dan kayu gergaji ataupun sawn timber kita nombor 10. Jadi kita masih kena kekalkan kita punya kemampuan untuk bersaing peringkat global pada ekspor sebegini. Dan alhamdulillah kita di PMTC ini kita ada 5 pejabat wilayah kita ataupun kita sebut sebagai regional officers kita. Kita ada pejabat di Houston, Amerika Syarikat, kita ada pejabat di Rotterdam yang mengawal selia operasi kita di Eropah. Kita ada pejabat di Dubai untuk segmen Middle East dan juga Afrika. Kita ada pejabat juga di di Bangalore di India, ada pejabat di Guangzhou di China untuk segmen yang mengawal pasaran di China, di Jepun dan juga di Korea. Jadi walaupun kita kata dari segi ada penurunan di situ, tapi saya optimis bahawasanya sekiranya pandemik COVID-19 ini dengan pelbagai inisiatif, dan di peringkat MTC kita baru ini sudah mewujudkan satu perancangan 5 tahun. Perancangan 5 tahun daripada 2019 sehingga 2023. Okey. Dan saya dan syarikat pengurusan tertinggi syarikat kita akan berbincang bagaimana memikirkan apakah must-wins, perkara yang kita kena laksanakan untuk tahun 2021 bagi memastikan industri kayu kayan ini terus relevan. Dan terus ekspor kita meningkat, import kita juga meningkat dari segi kayu kayan ini. Okey. Ya. Adakah penularan pandemik COVID-19 itu juga termasuk dalam contingency plan untuk perancangan 5 tahun MTC? Yang menariknya kita bermula pada tahun 2019 dan COVID-19 ini pada asalnya bermula pada hujung tahun lepas di China, tapi di negara kita ini terkesan bermula pada bulan Februari ataupun Mac. Memang dari segi perancangannya itu terkesan. Sebab itu kita di MTC pun terpaksa buat adjustment. Antaranya sebelum ini kita banyak pergi pameran-pameran antarabangsa, kita banyak melaksanakan lawatan-lawatan perdagangan, mengadakan fest-fest ni expo dan sebagainya. Tapi dengan COVID-19 dengan negara kita sempadan masih ditutup, kita tidak dapat melaksanakannya. Jadi kita terpaksa adjust, dan antara banyak kita sekarang ini kita melaksanakan program-program secara atas talian. Kita mengadakan webinar atas talian. Kita mengadakan perbincangan dengan pelabur-pelabur asing melalui atas talian. Jadi sedikit sebanyak walaupun kita terkesan, saya rasa sebagaimana saya sebut awal tadi, semua komoditi, semua sektor ekonomi terkesan. Tapi untuk mengurangkan keberkesanan kepada pandemik COVID-19 ini,
kita kena pergi kepada yang disebut sebagai IR 4.0, Industrial Revolution 4.0. Kita kena pergi kepada automation, kita kena pergi kepada information technology dengan penggunaan segala teknologi atas talian ini supaya memastikan kita dapat terus beroperasi walaupun terkesan dengan COVID-19 ini. Dan kita sangat-sangat berdoa lah semoga mudah-mudahan COVID-19 ini dapat selesai dengan segera dan kita dapat menghadapi kehidupan dan juga sektor-sektor ekonomi dan juga kelangsungan perniagaan dapat kita teruskan pada masa-masa akan datang. Saya optimis. Jawapan saya optimis. Sekiranya COVID-19 ini berakhir, maka ia satu berita baik untuk kita. Sekiranya ia masih lagi berkekalalan 1-2 tahun lagi, maka kita di pihak MTC dan seluruh industri, kita kena berfikir secara kreatif dan inovatif untuk bagaimana untuk memacu industri ini terus bergerak ke hadapan, terus relevan walaupun dengan kekangan-kekangan yang ada. Sudah pasti dalam hal ini hasrat kementerian untuk menjadikan semua agensi ataupun semua GLC yang bernaung di bawah kementerian itu dapat digerakkan secara sinergi bersama dan juga dipastikan agar pergerakan itu dapat dipastikan ada kerjasama yang jitu antara setiap agensi yang terlibat. Jadi bagaimana dalam hal ini MTC dalam melaksanakan Belanjawan 2021 dengan kerjasama beberapa agensi lain memastikan industri kayu-kayan dapat dipenuhi tuntutan objektifnya melalui Belanjawan 2021? Saya baru saja tadi kita menghantar surat kepada Kementerian Kewangan untuk bagi taklimat kepada MTC bagaimana supaya perbelanjaan itu dapat memberi manfaat kepada MTC dan juga industri kayu yang lain. Sebagaimana kita sebut tadi, kita ada MTIB, Malaysian Timber Industry Board, lembaga kayu-kayan Malaysia yang utama ni, dan saya bekerja rapat dengan ketua pengarahnya. Saya sudah berjumpa walaupun baru 2 minggu masuk pejabat ni, sudah 3 kali jumpa dengan ketua pengarah untuk bincang beberapa perkara berkenaan dengan industri kayu-kayan ini. Dan kita juga akan bekerjasama dengan semua dengan pihak kementerian pastinya. Di kementerian ada satu bahagian namanya bahagian kayu-kayan dan kenaf, kayu-kayan dan kenaf yang mengurus LIA tentang perkara ini. Jadi kita akan berbincang dengan kementerian dan saya rasa kita juga di bawah MTC ini kita ada 6 pertubuhan persatuan yang menjadi rakan kongsi kita dalam sebagai rakan kongsi kita lah di pihak MTC ini. Yang pertama MWIA, Malaysian Wood Industry Association, kalau saya boleh sebutkan satu persatu lah. Yang kedua kita ada MPMA, Malaysian Panel Manufacturers Association. Yang ketiga kita ada Malaysian Wood Mouldings and Joinery Council, MWMJC. Kita ada juga MFC, Malaysian Furniture Council. Kita ada yang kelima kita ada Timbers Exporters Association of Malaysia yang terlibat dengan ekspor, import dan perdagangan. Dan yang keempat PK yang saya sebut tadi, yang Persatuan Bumi Putera tadi. Jadi saya rasa kita di pihak MTC, saya seorang yang percaya kepada engagement. So kita kena libatkan semua pemegang-pemegang taruh ini, termasuklah persatuan-persatuan 6 yang kita ada ni dengan kementerian-kementerian, dan saya rasa kena ada juga cross function dengan kementerian-kementerian lain seperti MITI, Matret dan sebagainya, kementerian luar negara, termasuk kementerian luar negara, bagi menghadapi mungkin ada serangan-serangan kepada industri kita di Malaysia ini. Dan kita di peringkat kita ada juga MTCC yang berkaitan dengan Certification Council ini bagi memastikan supaya kayu-kayan kita ni hasilkan secara mampan. Saya rasa kerjasama di antara agensi-agensi kerajaan, kerjasama dengan pemain-pemain industri dan kerjasama dengan semua persatuan-persatuan yang kita ada ini sangat-sangat penting untuk memastikan bahawasanya sekiranya ada peluang-peluang, kita bergerak maju ke hadapan. Kalau ada isu, maka kita selesaikan secara bersama. Selamat berjaya diucapkan kepada MTC dan juga terima kasih kepada Tuan Mokhtar Suhaili, Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Kayu-Kayan Malaysia MTC, kerana bersama dengan kami. Diharapkan MTC akan terus menerajui kepada industri dan juga perkembangan industri kayu-kayan di Malaysia. Terima kasih MTC sekali lagi. Bual Bis itu tadi menutup Bis Malaysia edisi 16 November 2020. Terima kasih kerana terus kekal bersama kami di saluran berita RTM, maklumat sahih jenama dipercayai. Terus lakukan kawalan kenduri dan patuhi SOP yang ditetapkan bagi mengekang penularan COVID-19. Amalkan mengimbas My Sejahtera di mana jua anda berada. Dengan itu, salam hormat. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.